Okey. Okey, so tanpa buang masa, okey, saya nak berkongsi ilmu berkenaan dengan produk-produk yang dikeluarkan dan juga di manufacture, dikeluarkan oleh syarikat yang tersohor dalam bidang immunoterapi ataupun immunologis teknologi, yang mana sistem imunisasi adalah satu industri imun yang tak ada tolok bandingnya di dunia ini. Kerana apa? Kerana sistem imun itu sendiri adalah sistem pertahanan badan manusia dan juga haiwan daripada sebarang penyakit. Jadi mana-mana produk pun di dunia ini, mereka akan bercerita dan mempromosikan kepada anda untuk anda membaiki sistem imunisasi manusia, kan? Jadi For Life Research, mereka telah mengeluarkan, okey, sebelum mereka mengeluarkan, mereka telah melakukan penyelidikan selama lebih berpuluh tahun, lebih 50 tahun, semata-mata untuk mengeluarkan produk-produk yang sangat-sangat luar biasa yang telah terbukti secara klinikal. Nanti saya akan tunjukkan bukti bahawa For Life Research punya produk telah terbukti dan dibuktikan secara klinikal untuk membaiki sistem imunisasi manusia, okey, yang paling tinggi di dunia. Jadi tanpa membuang masa, saya akan share slide saya. Okey. Alright. Okey, saya share. Okey, siapa-siapa yang belum lagi berada dekat dalam live kita pada malam ini, okey, saya nak kawan-kawan yang sedang menonton sekarang ini, iaitu anda, jangan tengok orang sebelah, anda, okey, supaya tekan share, okey, dan share live kita ini kepada sahabat-sahabat yang mungkin baru sahaja menyertai For Life Research, okey, di mana training ini adalah training khas, okey, tak payah bayar, free of charge, okey, yang mana khas untuk para pengedar ataupun distributor, kan, independent distributor di seluruh dunia, kan. Mana yang faham bahasa Melayu lah, kan, sebab apa kita punya sesi pada malam ni adalah sesi bahasa Melayu, kan. Jadi kepada orang Singapura, okey, kepada orang Brunei, kepada orang Indonesia, kan, minta maaflah kalau ada sebarang perkataan yang mungkin berbeza sedikit, tetapi maknanya insya-Allah sama. Okey, sila share. Okey. Okey, hari ini kita akan berkongsi berkenaan produk training. Okey. Okey, first slide. Okey. Transfer factor, okey, untuk kepada siapa yang baru menyertai For Life Research, okey, transfer factor ini adalah satu keperluan dunia pada masa kini. Kerana apa? Kerana dunia sekarang ini, okey, memerlukan transfer factor, kerana transfer factor sahaja yang mempunyai keunikan dalam bertindak bagi proses penyembuhan, okey, dalam badan manusia dan juga haiwan. Okey. Sekarang ini kita sedang mengalami pandemik virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia, kan. Ratusan ribu orang telah meninggal dunia, dan sekarang ini di China dan juga di US dan beberapa negara yang lain telah terdapat kes-kes yang baru yang semakin meningkat. Dan alhamdulillah di Malaysia semakin berkurang, di Singapura, Brunei, dan di Indonesia kita doakan supaya kita semua, okey, dalam pandemik ini dapat menyampaikan kepada mereka di luar sana dengan menggunakan apa sahaja medium, kan. Sekarang ni kita ada medium yang paling hebat, Facebook, Instagram, kan, WhatsApp, WeChat, kan, Twitter dan sebagainya, bagi tahu orang ke luar sana bahawa transfer factor adalah keperluan dunia pada masa kini. Alright. Okey, transfer factor juga, okey, kenapa diperlukan? Kerana virus ataupun pandemik yang berlaku sekarang ini adalah satu pandemik yang
color. Okey, pada 1918, okey, anda semua tengok dekat slide saya ni, pada ketika itu H1N1, kan? Sebelum itu tak ada pun H1N1. Okey, selepas itu 1997 H2N2 pula, Asian flu. 1 hingga 4 juta manusia terkorban. Sebelum itu 40 hingga 50 juta manusia terkorban dengan virus H1N1. Okey, selepas itu 1998 H3N2 pula. Kan? Dia macam handphone pula kan? iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 kan? Dan ianya telah mengorbankan jutaan manusia. Okey? Jadi disebabkan itulah okey, kita pada 2020 pula COVID-19 ataupun COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Kan? Jadi apakah persediaan kita? Ini kita kena soal kepada kita. Kan? Sebab apa? Di pihak kerajaan, kan, ada juga kerajaan di dunia yang tidak bersedia, okey, untuk menghadapi pandemik ini. Kan? Contohnya di bahagian negara-negara di Afrika, kan, negara-negara ketiga yang mereka tiada ataupun kurang prasarana dalam bidang perubatan, kan, perubatan mereka, industri perubatan mereka dapat tahap yang rendah, kan, kerajaan mereka tidak menyediakan perkhidmatan perubatan yang pada tahap yang tinggi, kan. Jadi disebabkan itulah kita lah perlu bersedia, di mana diri kita mempunyai satu sistem yang Allah kurniakan, iaitu sistem imun bagi melindungi diri kita daripada pelbagai penyakit. Okey. Okey. Disebabkan itu, okey, wellness industry dia tidak sama dengan sickness industry. Itu berbeza ya. Wellness industry dengan sickness industry, kan? Industri wellness dan industri sakit. Okey. Okey, dalam para saintis dan juga doktor pakar, mereka telah bersetuju bahawa rawatan terbaik adalah menjaga sistem imun tubuh manusia. Kerana sistem imun itu sendiri adalah sistem yang menghalang daripada ancaman-ancaman luar masuk ke dalam badan kita. Dan disebabkan kita ni terlalu fokus daripada mak bapak kita, nenek kita terhadap sickness industry. Sakit saja pergi jumpa doktor, kan. So disebabkan itulah ramai yang tak tahu bahawa dadah ataupun drug ini, ubat-ubatan adalah sebenarnya hanya bertindak membunuh simptom, kan, tetapi tidak menyembuhkan akar penyakit itu, kan. Bukan kita nak kata ubat tu tak perlu, kan, dalam menyokong dalam proses penyembuhan itu, tapi yang menyembuhkan kita punya penyakit itu adalah sistem imun kita sendiri. Okey, ubat itu hanya membunuh simptom supaya kita rasa macam aku dah sihat, aku dah lega, kan. Kita rasa kalau orang tu demam, makan ubat, lepas tu dia rasa dah tak demam, dah tak panas badan, sedangkan yang menghalang panas itu keluar adalah ubat. Dan dalam masa yang sama, bila ubat tu dah halang, kan, sistem imun itu akan bertindak, kan, untuk membunuh penyakit. Tapi persoalan dia, adakah sistem imun anda itu pada keadaan yang paling tinggi ataupun paling optimum? Jadi inilah rahsia yang ramai orang tak tahu. Alright, jadi bertuah kepada anda semua yang hadir pada malam ini bahawa ubat ataupun drugs hanyalah membunuh simptom penyakit, okey, sedangkan penyakit itu sendiri sedang berkembang dalam badan kita. Jadi sistem imun saja yang boleh membunuh penyakit itu. Okey. Dan apa akan berlaku jika sistem ini tidak optimal? Inilah dia, kan, 90% penyakit ini adalah disebabkan oleh sistem imun yang tidak optimum, tidak berada pada tahap yang optimum. Dia terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Tuan-tuan semua jangan terkejut kalau kita punya sistem imun tak semestinya terlalu tinggi, bagus. Dia kena optimum, dia tak boleh terlalu tinggi, kerana jika terlalu tinggi dia akan menyebabkan penyakit-penyakit yang kita katakan sebagai autoimmune. Autoimmune. Okay, banyak autoimmune kat sini pun ada, SLE, kan, dan banyak lagi lah, kan, penyakit autoimmune yang mana disebabkan imun sistem terlalu tinggi dan ia menyebabkan sistem imun itu menyerang balik badan kita. Alright.
Okey. Jadi sangat penting supaya sistem imun kita berada dalam keadaan yang optimum. Okey. Okey, saya tengok sekarang ni di live sudah ada 46 orang. Alhamdulillah, tahniah kepada anda. Kan, tepuk bahu sendiri cakap tahniah kan. Malam ini kita menimba ilmu kan. Okey. Gejala-gejala yang merosakkan imun sistem. Alright. Nampak tak? Apa tu? Itu adalah ubat-ubatan. Ubat-ubatan adalah di antara penyebab yang merosakkan sistem imun kita. Merosakkan kepandaian sistem imun kita. Merosakkan kebijaksanaan sistem imun kita. Kan? Dia menyebabkan sistem imun kita ni jadi dull. Kan? Jadi bodoh. Kan? Sebab ubat mengambil alih tugas sistem imun. Kan? Sedangkan sistem imun itu adalah sistem yang Allah anugerahkan untuk mengelakkan daripada serangan ataupun ancaman penyakit. Kan? Tapi kita makan drugs, tak salah. Tapi kita cuba kombinasikan. Kita cuba kombinasikan. Tapi jangan terlebih. Terlebih makan ubat. Nampak tak? Death by pesticide. Kan? Pesticide ini adalah racun serangga yang digunakan oleh para petani yang komersial kan untuk mengelakkan tanaman mereka daripada diserang oleh makhluk perosak ataupun serangga perosak kan. Jadi kita dapat buah tu cantik je. Sedangkan buah itu telah disembur dengan pesticide kan. Jadi sebelum makan kena basuh dulu kan. Ada teknik basuh dia. Tapi kadang-kadang kita makan dekat kedai mana ada orang-orang tu nak belik satu-satu buah tu kan. Buah tu kan tomato ke, buah bendi ke, kan sayur-sayuran, kangkung, sawi kan. Dia takkan buat satu helai macam kita buat dekat rumah, basuh satu-satu kan. Jadi kita makan dekat luar, kita juga termakan dengan pesticide kan. Lepas tu ayam dalam ayam ada apa? Ada diinjek hormon supaya ayam itu membesar dengan cepat. Okey. Lepas tu nampak tak drugs macam saya cakap tadi, okey. Jadi apa yang berlaku dekat dalam kehidupan kita satu hari daripada kita bangun, kita makan, kita tidur balik, dikelilingi dan diserubungi dengan perkara-perkara yang merosakkan sistem imun kita. Bayangkan handphone, okey, ataupun telefon bimbit. Gadget-gadget juga menghasilkan gelombang mikro yang boleh merosakkan sistem imun manusia. Okey, bukan setakat kita, anak-anak kita pun sama. Sekarang ni musim PKP kan, berapa bulan hari tu? 2-3 bulan. Kita duduk terperuk dalam rumah kan, anak-anak kita tak boleh nak keluar. Jadi apa yang boleh menghiburkan mereka adalah gadget, television kan. Jadi penghasilan gelombang mikro yang berlaku dalam gadget itu telah menyebabkan sistem imun kita itu bercelaru. Lepas tu pula kita malas nak makan, kita makan makanan segera. Kita order apa dekat Foodpanda? Kita order pizza. Kita order apa lagi? KFC. Kita order apa lagi? McDonald. Itu semua boleh mengundang kepada gejala yang boleh merosakkan sistem imun. Alright? Boleh faham? Boleh fokus? Okey. Okey, share lagi kawan-kawan semua. Okey, supaya kita dapat sebarkan ilmu kita, perkongsian ilmu kita pada semua orang pada malam ini. Okey, selesai gejala yang merosakkan sistem imun. Okey, yang pertama kan ubat-ubatan, yang kedua udara yang tercemar, air yang tercemar, kan bahan tambahan dalam makanan. Okey, bahan tambahan dalam makanan kita hari-hari makan kicap, kan, sos dan sebagainya kan. Lepas tu makanan segera, minuman segera kan yang mempunyai pewarna kan, ayam ataupun daging yang segera diinjek dengan hormon kan. Last but not least our gadget ataupun barang-barang telekomunikasi yang kita ada. Okey? Alright. Okey. Faham? Alright. Okey. Ini saya stres. Okey? Stres juga membantu untuk merosakkan sistem imun kita kan. Jadi jangan stres, okey. Lepas tu kosmetik kan, perempuan-perempuan yang suka apa?
suka makeup kan, pakai makeup brand A lah, brand M lah, brand U lah, brand S lah kan. Jadi ianya chemical yang boleh merosakkan sistem imun manusia kan. Lepas tu pula aerosol spray kan, yang mana kita setiap hari sembuh untuk mengelakkan daripada nyamuk masuk dalam rumah kita. Lepas tu orang yang smoking juga merosakkan sistem imun mereka. Okey. Jadi saya dah simpulkan bahawa banyak perkara yang boleh merosakkan sistem imun kita yang berlaku setiap hari. Setiap hari berlaku. Jadi kadang-kadang kita nak elak. Kan, tuan-tuan boleh nak elak ke daripada stres? Kan? Bangun tidur je stres. Betul tak? Stres sebab apa? Kan, stres sebab kena bangun pagi. Stres sebab apa? Sebab nak kena sediakan breakfast suami. Kan, stres sebab apa? Stres nak pergi kerja. Kan, naik kereta. Stres dekat trafik yang sangat sesak. Sebelum pergi kerja kan. Jadi jadilah macam saya. Kan, tak payah sesak-sesak. Kita apa? Kita bebas masa, bebas kewangan. Dan juga time freedom, financial freedom. Alright. So jangan stres. Jadi kita boleh meningkatkan sistem imun kita. Alright. Okay, jadi sistem imun kita dia harus seimbang, harus balance. Kalau dia terlalu tinggi dia akan bercelaru. Okay. Kesan dalam tubuh adalah penyakit autoimun. Contohnya thyroiditis, rheumatoid, arthritis, lupus ataupun SLE, cirrhosis dan semua jenis sakit kulit kan, migraine, type 1 diabetes. Type 1 diabetes ni adalah terkena ataupun dijangkiti kepada manusia sejak lahir lagi. Sakit kulit, contoh apa? Contoh eczema. Eczema itu adalah sebabkan imun sistem terlalu tinggi. Alright. Lepas tu kita bagi anak kita makan madu lagi. Kan, orang tua-tua cakap, oh bagi madu bagus. Madu meningkatkan sistem imun. Jadi bercelaru lagi lah kita punya sistem imun. Jadi budak tu tak baik-baik lah. Kan, lepas tu kata madu tak bagus. Padahal tak bijak dalam menggunakan suplemen bagi menyembuhkan badan kita. Kan. Kesan luar tubuh. Kan, allergic reactions. Sensitif kepada beberapa jenis makanan. Contoh macam para pesakit yang menghidapi G6PD syndrome, kan, eczema, semput. Semput sinus adalah sistem imun terlalu tinggi. Okey. Kalau sistem imun terlalu lemah pula, kan, kita akan dapat ini paling takut, kanser, HIV, kan. HIV lagilah sebab sistem imun yang dirosakkan. Tak ada sistem imun. Lagi teruk. Kan? Hepatitis, HIV, shingles, tuberculosis dan segala jenis infections. Okay, bakteria, mold, fungus, parasite, viral infection dan sebagainya. Jadi sistem imun kita tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. Kita perlu balance ataupun seimbang. Banyak produk kat luar sana dia kata meningkatkan sistem imun, kan? Jadi orang yang ada sakit autoimun, dia makan produk yang meningkatkan sistem imun, dia akan lebih sembuh ke lebih teruk dia punya sakit. Cuba tuan-tuan komen. Komen kat bawah. Alright. Penyakit terjadi kerana lemahnya daya imun. Ini bukan saya cakap, bukan For Life cakap, tetapi Profesor Dr. Kevin McCausland yang mempunyai PhD dan juga seorang saintis yang rajin menjalankan research and development dan membentangkan dapatan-dapatan dalam setiap penyelidikan beliau di peringkat antarabangsa kepada saintis di seluruh dunia. Ini doktor, kalau Profesor Dr. Hafifah hadir online, beliau tahu kan bahawa sistem imun yang bahawa saintis punya kerja kan dalam membuat kajian dan membentangkan di peringkat antarabangsa. Okey, dia kata apa? Without an immune system, you cannot survive. Okay, to the degree your immune system works, you are able to adapt. Okay, tuan-tuan bacalah saya terbelit lidah cakap bahasa Inggeris ni pula kan. Jadi apa saja yang kita ambil yang dapat meningkatkan sistem imun
akan membantu kita mencegah dan merawat penyakit. Nampak tak pentingnya sistem imun itu? Dalam okey, tuan-tuan dan puan semua, dalam badan kita ni memang dah ada sistem imun. Okey, sistem imun kita dekat mana? Dekat lymphatic vessels, okay, dekat tonsil, dekat lymphocyte, kan, dekat thymus, kan, dekat appendix, kan, dekat bone marrow ataupun dekat dalam kita punya tulang sumsum, dalam usus dan sebagainya. Alright. Okay, ingat nanti sebut quiz siapa jawab dapat hadiah. Siapa nak hadiah angkat tangan. Katakan saya. Alright. Okey, cara-cara menjaga sistem imun. Okey. Yang pertama, lengkapkan tubuh dengan vitamin, herba dan mineral melalui suplemen. Ini cara kita menjaga sistem imun. Okey, suplemen tak dapat bantu cederakan sistem imun, tapi hanya membekalkan nutrisi, kan, kepada sistem imun, tapi dia tidak dapat mencederakan sistem imun, hanya sekadar tingkatkan sahaja. Jadi kurang sesuai untuk penyakit autoimun dan tidak dapat mengesan virus, kan. Kalau imun sistem yang bijak, dia dapat mengenal bentuk virus itu dan dia boleh, bila dia kenal, dia boleh serang virus itu, okey, dan menjadikan virus itu keluar daripada sistem badan kita. Penting tak? Sesuatu sistem yang bijak. Okey, terlalu banyak suplemen di luar, yang mana satu yang berkesan? Okey, ada di antara suplemen yang dicampurkan dengan tepung, ada pula disiapkan dalam keadaan yang tidak higienik. Dia buat kat mana? Dia bancur, lepas tu pula dia buat kat dapur dia, masukkan dalam kapsul. Kan? Dia bancur, lepas tu buat kat belakang rumah dia, bancuk dalam kapsul, lepas tu bungkus, jual dekat orang, kan? Saya tahu, kan, banyak, especially dekat area Kelantan ni pun ramai ramai pakar-pakar produk ni, kan, mereka jalankan mereka proses produk itu dekat dalam rumah sendiri. Dia bancur herba ni, campurkan, masukkan dekat dalam kapsul, dia jual. Kan? Jadi peringatan jangan kita beli produk-produk tanpa kita mengkajinya dahulu, kan. Jadi makan whole life research punya produk. Kerana apa? Kerana produk ini telah menjalani penyelidikan. Alright. Jadi kualiti dan kajian sangat penting, kan. So that's why kalau saya cakap tadi, walaupun kita nampak dia punya produk tu cantik luar dia, kan, dia punya testimoni macam-macam, tetapi kajian sangat penting. Okey. Alright. Sebab itulah banyak produk-produk kat luar sana yang telah ditarik semula. Bukan setakat produk, drugs ataupun ubat-ubatan yang ada kat hospital juga ditarik semula, kan, daripada di supply dekat hospital-hospital, kerana ianya mempunyai bahan-bahan yang boleh membahayakan badan manusia, kan. Jadi kita bertanggungjawab terhadap apa yang masuk dalam mulut kita, kan. Sebab itu kita kena bijak dalam memilih suplemen. Alright. Ini tahun bila ni? Ini tahun lama dah, kan. Sekarang ini kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh pergi dekat KKM. KKM ada senarai, kan, semua produk-produk yang telah diharamkan dan juga ubat-ubatan yang telah dilarang masuk ke dalam Malaysia dan diedarkan, kan, secara terbuka, kan. Sangat bahaya. Okey, kita dah tahu macam mana pentingnya sistem imun menjaga tubuh badan kita, dan kita tahu apakah punca-punca sistem imun boleh rosak, kan. Ini cara jaga sistem imun. Okey, yang kedua pula, tadi yang pertama pilih suplemen, tapi suplemen apa, kan. Cara yang kedua, keep up with your vaccination. Vaksin. Tapi mungkin di antara orang Malaysia ataupun orang di dunia yang ada anti vaksin. Siap ada Persatuan Anti Vaksin Malaysia. Vaksin. Okey, apa itu vaksin? Vaksin ini adalah terdiri daripada virus yang telah direhatkan,
okey, dan dimasukkan ke dalam badan manusia supaya badan sistem imun kita kenal virus itu bentuk dia macam mana, dan bila virus tu masuk dalam keadaan yang bersedia, kan. Tapi isu dia adalah satu vaksin, satu virus. Satu vaksin paling 5 jenis virus. Di umrah haji, kita kena cucuk vaksin 5 jenis virus, kan. Tapi kalau dah ratus ribu virus yang ada kat dunia ni, takkanlah kita nak cucuk ratus ribu kali vaksin dalam badan. Betul tak betul? Okay. Nanti lepas ni wajib pula cucuk vaksin COVID-19. Kan, yang mungkin akan siap pada hujung tahun ini, kan. Bukan kata tak bagus, kan. Tapi tak cerdik lah pilihan tu, kan. Kalau nak elak daripada 100 jenis virus, nak kena cucuk 100 kali, kan. Tengok budak pun terbeliak, kan. Terbeliak tengok jarum tu. Ini baru budak, bapak budak. Saya sendiri takut tengok jarum, tak, saya tanya isteri saya. Okey. Mengapa harus sesambil suntikan? Kan? Suntikan mengenai virus yang sudah dilemahkan, sistem imun tubuh yang sedang lebih kuat akan serang virus tersebut, kan? Yang mana nama dia adalah natural killer cell. Alright? Dan gambar virus yang ditewaskan akan disimpan oleh sel imun tubuh, kan? Dan virus yang sama jika dia masuk lagi pada masa akan datang, imun tubuh kini sudah kenal rupa virus itu, maka sistem imun kita akan bertindak lebih pantas dalam membunuh virus itu. Itu baru dikatakan sistem imun yang bijak. Boleh faham? Siapa faham angkat tangan, katakan saya. Alright. Okay. Belajar satu hari ni. Okay, komen. Saya belajar satu hari ni. Alright. Okay. Jadi, transfer factor adalah alternatif natural kepada vaksinasi. Alright. Ini cara yang ketiga. Setiap suntikan dapat kenalkan satu jenis virus pada sistem imun. Tetapi, for life transfer factor, setiap kapsul dapat kenalkan lebih 100,000 jenis kuman virus, bakteria kepada sistem imun. Jadi, mana lebih bijak? 1 ataupun 100,000. Okey. Kita tidak dapat elak daripada campuran kimia dan logam berat dalam vaksin, kan? Manakala transfer factor adalah natural, alami, kan? Tiada campuran bahan kimia, selamat digunakan oleh ibu mengandung, kan? Baby dalam perut pun boleh ambil, dan juga bayi baru lahir. Alright. Para saintis mengambil masa untuk membuat suntikan tidak secepat mutasi virus. Sekarang ini COVID-19 telah timbul atau muncul daripada tahun lepas lagi, 2019. Tetapi vaksin dia baru nak siap hujung tahun ini. Itu pun siap. Kalau tak siap, tunggulah lagi 2021, kan? Tetapi transfer factor very updated. Special, transfer factor ni dia mengikut zaman terkini, kan? Jadi kalau ada virus COVID-19, jadi dia dapat kenal virus COVID-19, jadi dia dapat serang virus COVID-19 itu. Sebab itulah kita banyak testimoni yang live, pernah masa saya menjadi MC untuk BOP online Facebook live di Winners Live Webinars, okay, punya Facebook groups, kan? Puan siapa nama dia? Azfar ke nama dia, kan? Yang menjadi survivor kepada COVID-19, di mana beliau positif dan beliau makan transfer factor. Alhamdulillah beliau sihat sampai sekarang. Suntikan vaksin, suntikan vaksin confirm RM130, RM150, RM170 pun ada, kan? RM170 satu virus saja boleh kenal. Tetapi transfer factor ada 60 biji, 90 biji, baru harga RM175. Dan dia dapat kenal 100,000 jenis penyakit ataupun virus. Satu jenis RM170, yang 100,000 ni RM175. Mana korang nak? Kan? Cakap dengan orang sebelah, mana korang nak?
Kan mana lagi murah? Okey. Jadi transfer factor adalah satu penemuan yang menggemparkan dunia sebenarnya. Okey, dan anda semua sangat bertuah kerana anda sudah tahu apa itu molekul transfer factor. Okey, anda sangat bertuah, kan? Kerana apa? Ramai kat luar kat sana tak tahu apa itu transfer factor lagi. Okey, jadi transfer factor ini adalah satu-satunya molekul yang boleh membijakkan sistem imun manusia dan juga haiwan. Alright, dia bukan macam vaksin, okey, atau bukan macam ubat, kan? Yang mana mereka tidak bijak, kan? Transfer factor boleh membijakkan sistem imun. Okey, alright. Okey, ini adalah dua orang insan mulia, okey, yang bertanggungjawab menemukan ataupun mengembangkan molekul transfer factor ini untuk digunakan secara komersial ke seluruh dunia, kan? Jika tanpa mereka berdua, saya rasa transfer factor ini mungkin tak sampai ke saya ataupun dan tuan-tuan semua. Okey, walaupun dia orang bukan Islam, tetapi kita patut mengucapkan terima kasih kepada beliau dan sama-sama kita yang Islam doakan, kan, mereka berdua Allah turunkan hidayah ataupun Allah berikan hidayah jentik hati mereka untuk faham berkenaan dengan Islam supaya mereka dapat pahala lebih besar dan boleh masuk syurga. Okey, kenapa? Mereka punya bakti dan jasa sangat-sangat besar dan tuan-tuan semua pun sangat-sangat besar jasa tuan-tuan semua, kan, kerana tuan-tuan semua menyampaikan manfaat transfer factor ke seluruh dunia kepada kawan-kawan, bagi tahu kawan-kawan bagi tahu kawan-kawan berkenaan dengan transfer factor dan ia tak akan putus. Jadi pahala tuan-tuan pun tak akan putus, insya-Allah. Okey, inilah kita punya manufacturing plant kita, pejabat kita di South Lake City, Utah. Kan, sama-sama kita doakan kita boleh berada dekat sana satu hari nanti, kita boleh tengok sendiri, kan, bagaimana kilang yang manufacture ataupun membuat transfer factor yang kita makan hari ini dalam setiap botol. Okey, jadi kita punya tema adalah bersama membangun masyarakat. Okey, ini adalah barisan researchers yang berada di bawah payung Panji for Life Research International atau for Research di US, yang mana mereka terdiri daripada doktor pakar dalam pelbagai bidang, pelbagai jenis penyelidikan, okey, dan juga saintis yang mengkaji, okey, pelbagai cara untuk menghasilkan formula-formula, kan, untuk komersialkan, okey, di bawah jenama For Life Research, kan. Mereka bukanlah profesor ataupun doktor yang saintis yang dibayar di luar untuk memberi nama, tidak. Mereka bekerja dalam For Life Research, menjalankan penyelidikan setiap masa untuk kita semua, okey, untuk kita semua mendapat produk yang very updated, kan, yang mana tak ada tolok bandingnya kalau kita nak bandingkan dengan produk-produk lain di seluruh dunia, kan. Termasuklah produk-produk yang ada V lah, yang ada R lah, yang ada H lah, kan, yang ada F lah, kan. Alright, so ini adalah satu kelebihan kita, alright. Okey, apakah itu transfer factor? Saya dah jelaskan tadi. Okey, ini adalah molekul imunoterapi yang diekstrak daripada kolostrum lembu dan kuning telur ayam. Jadi dalam kolostrum ini adalah susu awal ibu lembu. Selepas melahirkan anak lembu, susu ibu lembu yang korang tengok dia punya kantung susu tu kan besar tu kan, sampai macam nak pecah tu bila dia keluar daripada bila dilahirkan anak je, dia punya kantung susu tu besar. Jadi dalam kantung susu ibu lembu tu yang baru lahirkan anak dalam masa 11 hari, ianya mengandungi kandungan molekul transfer factor yang paling tinggi. Samalah macam ibu-ibu yang sedang menonton sekarang ini, anda semua juga pernah menghasilkan transfer factor dalam susu anda lah, kan. Nak sebut pun malu, kan. Jadi lebih kurang dalam 7 hari pertama tu lah, kan. Pada hari pertama, kan, anak anda lahir, kan, susu yang pekat berwarna kuning keemasan itulah susu awal ibu yang
mengandungi molekul transfer factor yang sangat tinggi. Sebabkan itu sangat penting pada yang belum melahirkan anak, akan tips daripada saya pada hari ini, berikan anak anda susu ibu. Tapi kalau tak boleh, maka bagi transfer factor supaya anak anda terlindung daripada baby itu terlindung daripada ancaman-ancaman penyakit, kan? Tapi kalau haiwan yang bertelur, transfer factor haiwan yang bertelur ada dalam kuning telur, tapi dia tak banyak, sikit. Jadi ianya perlu diekstrak, dikeluarkan daripada komponen-komponen lain dalam susu lembu, ibu lembu itu dan juga daripada kuning telur supaya ianya boleh dikeluarkan dan kita dapat ketulinan yang tinggi transfer factor dalam setiap kapsul. Dan sebabkan itulah transfer factor yang dihasilkan oleh Polar Research tak ada alergik. Orang yang alergik boleh makan, orang yang alergik susu lembu boleh makan sebab dia tak ada komponen lain yang selain daripada molekul transfer factor dalam setiap kapsul. Boleh? Faham ke faham? Alright. Okay. Okay. Transfer factor juga dia non-species specific. Okay. Transfer factor yang ada dekat dalam susu awal ibu lembu, transfer factor yang ada di dalam kuning telur, semuanya sama, termasuklah transfer factor yang ada dalam susu awal ibu manusia. Bagus ke bagus? Kan? Jadi sesuai untuk manusia, untuk haiwan peliharaan. Okay? InsyaAllah. Alright? Okay. Transfer factor bukan kolostrum. Hanya terdapat 1 hingga 5% transfer factor dalam kolostrum. Dan kekuatan satu biji transfer factor adalah bersamaan 75 hingga 100 biji kolostrum yang ada kat luar sana, kan? Saya faham. Ada tuan-tuan semua pernah dengar, kan? Produk-produk susu awal lembu, susu awal kambing, kan? Banyak susu awal unta, ada ke susu awal unta? Kan? Jadi produk susu awal yang ada kat luar sana, kan? Adalah saya dengar IgG lah, apalah kan, macam-macam. Ianya hanyalah kurang 75 kali ganda. Bermaksud transfer factor lebih 75 kali ganda. Satu biji transfer factor itu 75 kali ganda berbanding dengan satu biji kolesterol. Jadi mana sampai Jumaat? Tuan-tuan, tepuk dada. Cuba kira-kira. Tepuk dada, cuba kira-kira. Boleh? Right. Okey. Transfer factor ni menjadikan sistem imun bijak dan dapat melihat dengan jelas. Nampak tak? Nampak tak sebelah kiri adalah imun sistem yang rabun, kan? Kerana dia tak jumpa transfer factor, kan? Sebelah kanan adalah imun yang lebih jelas, yang mana mereka jumpa transfer factor. Dia lebih jelas untuk kenal apa? Kenal virus, kenal fungus, kenal segala ancaman atau penyakit dalam badan kita, seluruh badan kita ni, kan? Dia lebih jelas. Jadi bila dia lebih jelas, dia boleh bagi tahu dekat otak macam mana nak menghasilkan cara untuk menyembuhkan badan kita secara semula jadi. Alright? Okey. Haruskah saya makan transfer factor selepas saya sembuh? Okey, ini adalah persoalan yang sangat ramai customer saya dan customer anda semua bertanya. Betul tak betul? Okey. Sel imun manusia ni, okey, ni adalah jawapan ni Kopi betul-betul bagi siapa yang baru, kan, ini adalah jawapan dia. Kan? Saya faham. Okey, jawapan yang pertama. Sel imun manusia mempunyai jangka nyawa yang ringkas. Kan? Sistem imun, dia punya asas dia apa? Sel imun. Jadi sel imun tu, kan, sel badan kita ni, dia mempunyai jangka nyawa yang sangat pendek. Jadi dia berduplikasi. Sel tu mati, sebelum mati dia ada sel baru. Jadi badan manusia perlu sentiasa mengandungi transfer factor untuk mendidik sel-sel baru yang tadi tu. Sel lama dah mati, sel baru akan hidup. Jadi sel baru yang hidup tu kena di-update dengan informasi penyakit untuk sel-sel baru itu menjalankan tugasnya lebih kurang sama dengan sel-sel imun yang sebelum mereka. Jadi tanpa transfer factor dalam badan setiap waktu, penyakit yang lama pasti akan timbul semula. Ada dapat jawapan? Okey. Alright. So betul siapa yang ada pada malam ini,
sebab anda dapat ilmu yang baru. Okey. Alright. Okey, transfer factor ini saya bandingkan, okey. Bandingkan kekuatan transfer factor yang For Life ada ni dengan ubat paling kuat menentang kanser. Tuan-tuan mesti pernah dengar apa itu kemoterapi, radioterapi, bukan? Itu tak kuat lagi. Yang lagi kuat daripada imunoterapi, yang lebih kuat daripada kemoterapi dan juga radioterapi untuk membunuh sel-sel virus, sel-sel kanser dalam badan pesakit kanser. Yang paling kuat, lebih bagus daripada kemoterapi itu adalah ni dia, interleukin 2. Nampak tak? Interleukin 2 ni. Nampak? Okey. Yang di mana telah di satu institusi akademik di Rusia, iaitu Russian Academy Medical Center, Blokhin Russian Oncologist, kan? Mereka telah menjalankan kajian transfer factor advance plus dan juga interleukin 2. Mana lagi bagus kan dalam menyembuhkan penyakit kanser. Jadi hasil kajian mereka telah mendapati For Life Research transfer factor advance plus telah meningkatkan sistem imun manusia sehingga 437%. Sila ulang, 437%. Berbanding dengan interleukin tu yang hanya meningkat sehingga 389% di stop. Dia tak boleh naik tinggi lagi dah, kan? Tetapi For Life Research punya transfer factor advance plus telah boleh meningkatkan, kan, kadar penyembuhan dalam masa 48 jam, lebih bagus daripada ubat paling kuat menentang kanser. Nampak tak? Okey, kita tengok perbandingan antara harga. Okey, untuk pesakit yang menghadapi kanser, untuk mendapatkan rawatan interleukin 2 ini di hospital yang terpilih, tak semua hospital ada, mereka perlu membelanjakan kurang lebih $10,000 untuk satu injection. Berapa? $10,000 untuk satu injection. Dan mereka kena ambil satu injection selama 6 bulan. Jadi kiralah 10,000 satu injection, 6 bulan 60,000. Kalau RM tak apa, tetapi US dollar tuan-tuan. US dollar 60,000. Kan? Tuan-tuan sanggup ke? Tetapi dia hanya meningkatkan penyembuhan sehingga 389% saja. Tetapi ni saya nak bandingkan ni. For Life Research transfer factor advance plus yang boleh meningkatkan sehingga 437% lagi bagus daripada ubat interleukin itu tadi. Hanya satu biji kurang RM2 saja. Berapa ringgit? RM2. Kalau tuan-tuan dapat beli pada harga promosi lagi murah, RM1 lebih je satu biji, berbanding dengan puluhan ribu ringgit untuk ubat yang hanya boleh tidak menyembuhkan tetapi hanya menahan penyakit saja, kan? Manakala transfer interleukin itu juga dia boleh melemahkan sistem imun dan boleh membunuh. Ingat tuan-tuan semua, ubat bukan semua boleh menyembuhkan penyakit, ubat juga boleh membunuh penyakit. Okey. Tak percaya tanya doktor. Kalau banyak sangat makan ubat boleh tak mati? Boleh. Kan? Tetapi transfer factor, makanlah sebotol, 2 botol, 3 botol, 10 botol. Kan? Jangan makan botol saja. Kan? InsyaAllah tuan-tuan semua sembuh, semakin sembuh tanpa ada kesan sampingan ataupun boleh mati. Tak ada. Kan? Alright. Jadi pilihan di tangan anda, kan? Dan anda semua patut tahu informasi ini dan perbandingan ini sangat-sangat hebat tuan-tuan semua. Sangat-sangat hebat. Tuan-tuan semua boleh tunjuk dekat kawan-kawan, kan? Tuan-tuan sebarkan informasi ini. Tuan-tuan sebarkan ilmu ini. Kan? Saya halalkan. Okey. Siapa faham angkat tangan kat tangan saya? Alright. 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 Okey. Jadi berapakah nilai sebenar transfer factor? Sangat murah, Okey.
Dan disebabkan itulah, inilah perbandingan dia. Dia transfer factor 30 kali lebih jimat berbanding dengan apa produk yang ada di pasaran sekarang ini. Ada? Okey, nampak tu. Satu biji transfer factor sama dengan 30 biji produk lain. Kan? Belah kanan tu saya tunjukkan contoh. Kan? Kalau kita beli 30 botol spirulina yang berharga RM50. Satu botol kita belanjakan berapa? Ginseng 20 botol. Kalau satu botol ginseng ni RM80, entah dalam ginseng tu entah apa seng yang dia masukkan, dia letak dekat luar cantik gambar pokok ginseng, padahal dalam tu macam-macam dia taruh, kan rasa pahit, padahal pahit tu adalah artificial, dia bantai RM80 satu botol, kan? Kesan dia entah apa entah kesan dia. Royal Jelly 20 botol, katakan harga sebotol RM90, kan? Bandingkan harga dia, dan transfer factor transfer factor Advance Plus hanya RM238 saja untuk ahli, dan juga transfer factor Trifactor Formula hanya RM175 untuk 60 biji. Kan? Betapa murahnya sebenarnya transfer factor ini. Jadi persepsi anda semua yang baru saja menyertai menjadi distributor for life, kan? Anda semua patut bertuah kerana tahu informasi ini. Kan? Transfer factor ini sangat-sangat murah sebenarnya, mana ada mahal. Jadi kawan-kawan semua, kan, yang ada prospek, okey, yang kata transfer ini mahal, bagi tahu dia informasi ini. Bagi tahu dia cara kira ni, bagi bijak sikit, kan? Jangan bagi kawan-kawan kita bodoh, kan? Pergi pilih produk-produk yang dekat luar sana, kan? Bagi kawan-kawan kita menjadi seorang pengguna ataupun pengamal suplemen yang bijak, alright? Okey. Jadi situasi hari ini penyakit dan virus, pencemaran kecantikan yang kita sapu macam-macam kat muka kita, makanan tak sihat, masalah sendi dan sebagainya. Solution dia adalah, adakah ubat doktor, adakah suntikan, adakah antibiotik, kan? Ini semua merosakkan organ badan kita, dan ini tidak kekal. Malah boleh merosakkan sistem lain, kan? Sistem buah pinggang, sistem jantung dan sebagainya. Alright? Jadi punca sistem tidak seimbang, okey, adalah daripada apa yang kita hadapi tadi, kan? Kehidupan kita yang sentiasa diselubungi oleh perkara-perkara yang boleh menyebabkan sistem kita rosak, kan? Jadi tuan-tuan dan puan semua telah mendapat jawapannya bahawa transfer factor itu adalah the ultimate solution. Satu penyelesaian yang sangat unggul yang patut anda semua dan diri saya sendiri untuk sebarkan kepada orang lain di luar sana yang masih tak tahu ataupun tahu tetapi mereka was-was. Jadi informasi yang ada pada malam ini yang saya kongsikan tadi, tuan-tuan semua boleh kongsikan, kan? Alright. Belajar satu hari ini angkat tangan, katakan saya. Alright. Okey, jadi kita pergi kepada produk-produk yang ada dekat dalam For Life Research. Okey, ini adalah produk Glutamine Plus. Okey, produk ini adalah produk yang sangat digemari, kan, oleh semua pengguna, kerana Glutamine Plus ini adalah satu produk yang sangat-sangat bagus, kan, untuk membasmi virus dan kuman dalam badan, mencerdikkan sel imun tubuh, lutut semakin baik. Nampak tak? Lutut semakin baik, kulit muka semakin bersinar dan ceria, kan? Kulit tubuh semakin cerah, bertenaga dan awet muda luar dan dalam. Alright? Semua manusia dan haiwan perlukan transfer factor, tuan-tuan semua. Okey, anda adalah dalam kategori yang mana? Kan? Fitness industry atau wellness industry? Okey. Bagi jawapan sikit, anda berada dalam sektor kategori yang mana? Fitness industry atau wellness industry? Okey. Jadi kalau anda berada dalam fitness industry, kan, anda semua mungkin dalam keadaan yang bahaya, kan? Anda mempunyai fahaman yang lama. Okey, manakala wellness industry adalah orang yang bijak, orang yang telah melakukan penyelidikannya sendiri, kan? Dah Google macam-macam, dan mereka semua faham bahawa ubat-ubatan tidak lain dan tidak bukan hanya mampu untuk menahan penyakit saja dan tidak boleh menyembuhkan penyakit. Tetapi membantulah juga, kan?